Saya berpindah, guli dengan perabot. Tapi bila tanya, tak ada orang pun kat atas. Kalau kita dengar bunyi sesuatu kat dalam rumah kita, bunyi guli ke ataupun perabot, sebenarnya tu bukan daripada rumah orang tapi daripada rumah kita sendiri, gangguan. Tak rasa lagi waktu tu saya tak ada bergainan. I was exposed to math dah lama dah. Agak salah. Dan tu makin gelap dan ada kelibat kat belakang badan. Sihir merupakan antara ilmu dan amalan yang tertua di dunia. Maka tidak hairanlah di zaman serba moden ini masih ada lagi yang tergamak menggunakan hikmat jin dan syaitan untuk memporak-perandakan hidup orang lain. Wanita antara yang mudah menjadi mangsa sihir dek kerana hasad dengki, cemburu dan dendam. Kita dengarkan pengalaman Puan Nora yang bertahun-tahun disihir bekas kekasihnya gara-gara menolak cinta dan berkahwin dengan orang lain. So mungkin Puan Nora boleh ceritakan dengan kami macam mana bermulanya detik-detik yang Puan kena sihir? Okey, masa awal tu saya tak dapat tahulah yang memang saya ada gangguan. Tapi selepas kahwin, gangguan tu makin kerap dan bila saya bersama dengan suami, saya rasa macam panas, macam tak nak dengan dia, selalu marah dia tanpa sebab. Jadi sebenarnya sebelum saya berkahwin, saya mempunyai seorang kekasih lah, which is masa dengan dia tu memang selalu bergaduh. Lepas tu bila start duduk dalam kereta tu, kadang-kadang bila drive tu tiba-tiba ada macam ada kelibat kat belakang badan ni. Keadaan putus tu saya terkenal dengan saya punya suami yang sekarang ni. Jadi bila dengan suami masa awal tu permulaan tak ada rasa macam apa-apalah. Tapi bila dah lama-lama tu dah ada dapat anak pertama, anak kedua dan ketiga, makin lama makin kerap bergaduh. Jadi bila saya dapat tahu yang macam ada gangguan kat badan saya ni, bila saya cakap dengan abang kandung saya cakap, abang saya dengan husband ni terasa macam bila bersama tak nak. Lepas tu bila selalu bergaduh tanpa sebab, kadang-kadang hempas pinggan, hempas remote control tanpa sebab. Bila kadang-kadang benda tu datang, dia jadi macam rasa nak mengamuk kan. Tapi alhamdulillah husband memang sangat memahamilah. Even sebelum kahwin, saya memang dah pernah kena ada gangguan. Husband ni dulu kawan baik Dengan bekas dengan saya. Okay. Jadi satu office. Jadi bila dia kawan, dia sendiri yang willing Nampak. untuk bantu. Dan saya berubat dekat seorang ustaz, dia kata memang ada gangguan, ada orang hantar. Jadi bila saya awal saya tak percaya yang saya ada gangguan. Tapi lepas saya pergi berubat kat mula dekat Darul Shifa, lepas tu kan dekat tempat seorang uncle ni, dia cakap ada gangguan. Which is bila dia baca je pegang tapak kaki saya merancau dan saya sebut nama saya punya bekas tu. Start daripada situ lah permulaan bila saya kahwin satu jadi. Jadi dekat situlah Puan rasa okey, mungkin bekas kekasih ni lah yang hantar. Mula-mula tu saya tak rasa dia yang hantar, sebab saya rasa mungkin saya tak boleh nak move on lagi dan dia mungkin tak boleh move on sebab dalam tempoh saya putus tu sangat cepat. Saya putus mungkin dalam keadaan berapa bulan, 2-3 bulan. Kemudian kawan saya kata tak apa, dia jaga saya, terus hantar nak melamar kahwin. Lepas tu saya dalam masa dah short 5 bulan macam saya kenal dengan kawan saya, terus kahwin macam tu. Suami sekarang lah. Jadi saya tinggalkan kekasih saya sebab dalam keadaan tu dia pun pernah curang apa semua kan. So saya rasa macam saya tak boleh stay dengan this guy sebab mungkin banyak benda buruk yang lagi jadilah. So mula-mula lepas kahwin, masa yang saya sebut nama bekas saya tu, masa berubat saya tak percaya langsung sebab kadang-kadang kita tengok orang yang disihir, kita nampak kat TV ni macam tak kalah jadi kat kita kan. Sebab benda tu macam kita takkan terbayang pun jadi kat dia sendiri. Lepas tu bila dah jadi tu, saya macam deny lagi. Saya rasa macam dia pun masih sayang kat saya. And setiap malam kadang-kadang saya sebut nama ex saya. Okay. Tak sampai tahap macam tu sekali. Dia punya macam tak boleh nak let go tu. Okay. Tapi bila suami, masa tu tak cerita lagi kat suami, saya simpan lagi sebab saya dengan suami kan kawan, jadi macam banyak benda yang kita orang tak transparent lah. Memang dah tahulah, maksudnya suami memang dah tahu ke apa? Awal tu dia tahulah that guy tu hantar, tapi masa tu berubat tu kita ingatkan bila dah berubat dah hilang dah. Tapi sebenarnya tak, benda tu berlalutan sampailah sekarang. Okey, Puan Nora mungkin boleh ingat tak berapa tahun sebenarnya range yang Puan kena gangguan dengan buat treatment tu, berapa tahun lamanya sebenarnya? Kalau ikutkan dari
untuk tahun ni dah dekat 8 tahun lah untuk jangkaan. Dan treatment tu macam mula rasa macam tak tapi bila macam pergi berubat kita muntah. Lepas tu ada pergi berubat satu tempat tu ada keluar macam bulu halus-halus kat badan kan. So kadang benda tu kita tak nampak, tapi dan sampai sekarang pun saya berubat. Bila saya berubat tu ustaz tu macam sembelih lah. Sebab benda tu dia bercakap dan menyerupai yang menghantar tu. Jadi dia cerita sekian-sekian hantar. Lepas tu tak boleh nak lepaskan saya. Tu bila dia cakap macam tu saya rasa macam benda tu masih ada lagi lah dekat dalam badan saya. Even kalau pergi mana-mana pun, sebab ustaz kata kalau saya ada lubang, benda luar pun boleh senang nak masuk. Jadi tu mungkin antara kadang kat luar orang rasa macam sihir ni benda simple, tapi sebenarnya tak. Dia boleh buat sampai kita bercerai, bergaduh besar, boleh belasah terbuka anak tanpa sebab. Kadang saya bila dah buat tu, bila dah macam tersentap, saya rasa macam apa saya buat ni, apa yang aku buat ni, macam tak patut saya buat. Tapi sebab Puan tahu siapa yang menghantar atau yang menyebabkan gangguan ni, Puan tak pernah, ataupun suami ataupun keluarga pernah tak confront? Keluarga tak pernah, tapi saya pernah confront dia. Tapi bila saya tanya dia, awak claim buat? Dia kata dia tak buat, cuma dia ada amalkan sesuatu, benda-benda kotor, dia pernah makan benda kotor sebelum saya berkahwin lagi. Maksudnya masa saya dengan dia tu, dia mengamalkan benda kotor untuk ikat saya supaya saya tak lari pada orang lain. So dia pernah mengaku lah Dia pernah mengaku benda tu. Sebab dia kata dia terlalu sayang. Bila jadi macam tu, bila pernah mengaku, memang kita sampai sekarang pun memang kita teringat lah. Dia macam mana dia panggil ilmu pengasih lah. Saya nak teruskan hubungan ni, saya tahu dia ada amalan yang benda kotor. And bila saya cakap saya bila drive, saya akan nampak benda belakang, ada benda kat belakang. Macam mana kelibat tu? Boleh itu gambarkan? hitam, saya nampak benda tu kelibat hitam. Kadang-kadang kalau saya duduk kat bilik ataupun berada dekat toilet, saya akan nampak benda tu ikut saya. Maksudnya amalan dia tu ikut saya. Macam ada pendamping. Ada pendamping yang mungkin daripada dia ikut saya. Even masa kita bergaduh besar, dia ada cakap this kind of, memang satu family dia memang rawat dengan this uncle. Dia kata jangan lepaskan perempuan ni, sebab perempuan ni akan bagi rezeki kau lagi besar, lagi rezeki kau akan lagi sebab itulah dia dengar kata orang tu, jadi dia susah nak lepaskan saya. Jadi lepas mungkin bila dia dengar saya, benda tu dah ikut saya. Bila saya kahwin sampai sekarang, benda tu macam adalah. Even hari tu masa saya berubat, benda yang mengganggu tu, dia cakap lah nama dia siapa-siapa, nama dia kata nama dia Abdullah. Dan tuan dia sekian-sekian nama ni hantar untuk nak jaga saya. Sebab dia kata orang tuan dia sayang lagi kat saya. Jadi sebab itulah saya bila hubungan dengan suami makin renggang. Saya orang kata dengan suami ni kalau nak bersama memang lama lah duration. Saya tak pernah buat dengan dia. Saya tak ada nafsu dengan dia. Bila buat macam bila dah saya rasa macam tengok suami pun rasa macam beruk. Itu antara saya nampak suami, dia nak bersama, saya rasa macam dia tu beruk dan bau busuk. Jadi saya rasa macam saya tolak. Memang tak ada nafsu dan tak ada perasaan. Lepas tu bila dia balik, tidak apa-apa pun saya akan marah-marah dia. Dan teringatkan betul. Walaupun dah betul. 8 tahun dah. Saya rasa mungkin amalan yang dipakai tu antara ilmu pengasih yang saya tak tahu mana dia dapat, dan memang itulah untuk orang kata tak nak lepaskan saya. Even sekarang ni pun dia dah kahwin, dia kata kadang-kadang dia teringat kat saya. Dia dah kahwin? Dah kahwin. Apa yang saya boleh katakan, saya pernah ada satu pengalaman yang mana saya teringatkan saya punya kekasih tu sampai saya langgar divider, saya langgar 2 kali. Sampai keadaan-keadaan tu macam tak ada orang. Saya rasa macam benda ni memang boleh, bahayanya boleh buatkan daripada bercerai, berai, suami isteri, dia boleh buat kita kemalangan ataupun maut lah. Maksudnya kadang-kadang benda tu kita tak nampak, tapi sebabkan bila kita teringat amalan-amalan dia mungkin mengganggu kita kan. Bila teringat kat apa yang dia pernah buat, pernah satu hari tu macam terlalu rindu. Sampai langgar divider 2 kali, kita pun tak perasan. So kalau keadaan tu tak ada orang, saya rasa saya pun dah sadar Allah dah. So saya rasa pengalaman-pengalaman saya daripada muntah apa semua. Kadang orang bila sebut pasal sihir ni, orang rasa macam kita buat-buat ke. Padahal kadang-kadang benda tu memang bukan dibuat-buat. Even kalau saya rasa kalau keadaan muka saya teruk, saya rasa normal lah. Sebab kadang-kadang benda tu mengganggu kan, biar kita nampak buruk, nampak hodoh kat mata suami.
nampak bila suami tengok kita pun suami tak nak. So daripada rasa bercerai-berai itulah antara yang saya ada pengalaman paling buruk. Saya langgar divider 2 kali sebab saya terlalu ingatkan dia. Okey. Puan kalau diberi peluang untuk betul-betul bercakap dengan si pelaku ni yang buat puan ni, apa yang puan nak cakap dekat dia? Macam mana ya? Mungkin saya rasa itu bukan pilihan dia. Mungkin daripada keluarga dia pun mengamalkan. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya kalau kita keadaan tengah bercinta ni, kalau kita sayangkan seseorang, tak perlu kita menggunakan perkara benda-benda sihir atau santau ni. Sebab kadang, kalau saya rasa kalau apa yang saya nak buat bila jumpa dia, saya rasa biarlah dia teruskan dengan kehidupan dia, saya pun nak teruskan dengan kehidupan saya pun nak bahagia dengan anak-anak. Sebab dia pun dah kahwin, dah ada isteri. Saya tak perlu untuk dia ingat ataupun nak pegang saya lagi. Maksudnya kalau ada benda yang ada kat saya ni, saya nak dilepaskan saya sebab dia dah ada keluarga. So saya rasa kalau boleh jangan ada gangguan lagi lah. Jangan ganggu saya dan anak-anak. Mungkin ramai dekat luar sana yang memang nak tahu macam mana sebenarnya bentuk gangguan apabila kita ni disihir. Macam mana? So mungkin simptom dia ada banyak. Macam saya sendiri, saya selain daripada saya nampak kelibat hitam tu, saya akan diganggu dengan mimpi. Dan setiap malam saya akan dengar macam suara orang memanggil nama saya. So macam selepas saya kalau diganggu dalam pukul 2 pagi atau 3 pagi, saya akan bangun, saya tak tidur, saya akan duduk asing pada suami. Saya duduk kat luar, saya pun sebut nama dia. Jadi macam suara tu terbisik-bisik tau. Umpama macam saya tak tahu dia rindu saya ke, sebab saya memang kerap mimpi dia. Orang saya tak pasti mimpi. Saya sampai tanya dekat mak, kenapa asyik mimpi? So, my mum pun mimpi dia juga. Oh, mimpi bekas. Okay. Sebab abang kata mungkin sebab dia rindu kita kot. Tapi sebab gangguan tu, mimpi tu bukan sekejap tau, macam berlarutan setiap hari. Mimpinya macam mana tu? Yang baik-baik ke? Tak, seram ke? Mimpi menyeramkan lah. Macam saya dengan dia jumpa lepas tu ada ular ke apa ke. Dia tak pasti mimpi tu macam mana. Tapi memang akan kerap mimpi lah. Mimpi yang macam berkaitan dengan dia. Lepas tu yang paling saya tak boleh bayang, saya pernah ada nampak kelibat tu. Sebab saya dah penat kan, benda dah 7 tahun. Saya cakap dengan kelibat tu, jangan ganggu aku. Aku dah penat dah. Sebab bila benda tu dah ganggu, kita dah akan start rasa malas nak solat. Lepas tu yang obviously masa setiap pregnant pula, memang orang kata masa pregnant tu hormon kan, badan muka teruk. Tapi masa tu bukan normal saya rasa, sebab setiap malam husband akan bangun pukul 3 pagi, ambil air garam, air panas, rendam kaki. Sebab berenyam dia tu, aku bagi tahu. Bintik-bintik tak. Kalau orang yang gatal-gatal dia akan nampak bekas bintik kan. Ni tak nampak bekas, dia cuma merenyam kat dalam tapak jari ni. Ni saya punya tapak tangan dengan tapak kaki, aku rasa macam ada ulat cacing macam doang. So setiap malam saya akan rendam ni lah, pakai air panas dengan garam. Memang tak malam tu tugas suami daripada awal pregnant sampai ke akhir. Jadi bila dah habis tu terus hilang. Tapi menyusul pula gangguan untuk anak kedua sampai anak ketiga. Jadi bila benda tu datang, saya rasa macam gangguan ni bukan biasa-biasa. Maksudnya dia akan, kalau kita tak berubat, dia akan terukkan lagi kita punya hidup. Sampai kita rasa lagi benci kat suami ke apa ke. Sebab saya memang awal-awal saya rasa takut, macam lemah semangat. Tapi lama-lama saya rasa macam bila saya nampak kelibat hitam tu, saya cakap jangan kacau aku, dah penat. So kita dah boleh komunikasi. Kalau setakat dengar bunyi guli, saya berpindah guli dengan berabuk. Tapi bila tanya, tak ada orang pun kat atas. Kita jiran, saya duduk rumah atas awak je. Baru pindah ke? Baru je pindah minggu ni. Sebelum ni. Tapi yang bunyi tu dah lama dah. Itu yang menyebabkan saya panggil ustaz datang pergi rawat rumah. Sebab bila orang tu kata kalau kita dengar bunyi sesuatu ke dalam rumah kita, bunyi guli ke ataupun perabot, sebenarnya tu bukan daripada rumah orang tapi daripada rumah kita sendiri, gangguan. Jadi bila dengar benda tu, memang tak boleh tidur lah. Lepas tu saya memang pula kalau benda gangguan ni, saya tak tahu, mungkin dia dah suka kan, dah absorb kan. Saya tak suka tutup pintu, saya indoor. Kalau orang kat rumah, apartment saya akan tutup, saya buka setiap malam. And malam pukul 12 je saya akan duduk kat luar sorang-sorang. Husband kat bilik, saya buka, saya indoor, saya ngadap je saya indoor tu. Sampai tahap macam tu. Kadang-kadang kita termenung sampai
Tak tahu apa tak yang tahu kita tengok. Jadi bodoh tau. Harapan saya ni agak berat. Tapi pada saya, kalau ikut daripada segi undang-undang kan, memang kita tak ada undang-undang yang mengatakan ada undang-undang untuk membantu golongan-golongan yang dianiaya melalui CB ataupun santau ataupun pembuatan orang. Tapi saya mengharapkan ada inisiatif daripada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan salah satu, mungkin sebab kalau kita lihat banyak kes bunuh, kes kematian menyebabkan sakit yang kita tak sedar, mungkin daripada pembuatan orang ataupun dapat menggunakan sihir atau santau ataupun menggunakan jin ni. Saya rasa tidak adil untuk orang ataupun wanita ataupun orang di luar sana yang melalui nasib seperti saya, tetapi kita tak tahu siapa yang membuat. Macam puan sendiri pergi pusat rawatan alternatif tu ramai orang. Saya memang ramai, sebab kalau kita lihat rawatan alternatif sekarang yang ada ni pun macam-macam ada, tapi mana yang kita nak pilih lah. Kalau boleh kita pilih macam Islam, kita gunalah cara alternatif yang baik. Jangan sampai kita pergi tempat orang yang memang mengamalkan ilmu jin sendiri. Kita bersyirik. Betul. Dalam Al-Quran Allah dah sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dalam ayat itu Allah sebutkan ada satu ilmu sihir yang iaitu disebut ilmu sihir pemisah, yang memisahkan isteri dengan suami dengan isterinya. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, iaitu sihir yang menyebabkan perpisahan antara suami dan isteri. Memang berlaku sihir rumah tangga ni, bila mana ada sifat dendam, sifat dengki, iri hati dan sebagainya. Macam-macam yang boleh menyebabkan sihir ini boleh terjadi oleh seseorang wanita. Tanda-tanda sihir yang sihir rumah tangga yang berlaku, bila mana bibit-bibit yang pertama dia akan berlaku ketika mana dia hilang, tidak boleh nak kawal emosi, cepat sangat nak marah. Benda yang kadang-kadang benda yang terlampau, benda yang boleh kita bincangkan, sebenarnya perkara tersebut boleh dibawa bincang, tetapi bila mana tidak mampu nak kawal emosi, dua-dua balah sampailah tahap kepada penceraian, berlakunya penceraian. Dan majoriti penceraian lepas daripada kita punya COVID-19 ni, dalam lingkungan PKP kita lepas ni, dia punya majoriti lebih tinggi kepada wanita yang terlibat dengan sihir. Yang biasanya terlibat tu maknanya dia disihir. Dia disihir. Wanita yang disihir ni, perkara yang perlu dimainkan adalah satu, jangan bersendirian. Jangan duduk seorang-seorang. Bila mana duduknya seorang-seorang ni, seperti mana kes yang berlaku, yang kita dengar kes yang berlaku sebelum ni tu, wanita ni dia disihir sehingga kan dia tergila-gilakan dengan bekas power dia, bekas kekasih dia. Sebab apa? Bila mana seseorang ni dia melakukan sihir ni dia akan tuju kepada seseorang. Makna dia tuju pada khusus kepada seorang wanita ni. Bila wanita ni disihir, dan dia akan jadi ada satu masa dia akan berubah sikap, dan dia akan mainkan emosi dia memang dia punya emosi dia susah nak dikawal. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak. Sehingga kan kadang-kadang bila duduk bersendirian dia akan duduk nangis, sedih tanpa sebab. Tiba-tiba jadi mengalir air mata. Tiba-tiba jadi sedih, nak nangis je kerja dia. Sebab tu jangan duduk bersendirian. Kena keluar daripada kalau duduk kat bilik tu, keluarkan bilik. Kalau dengan dah berumah tangga, kena sentiasa berkomunikasi dengan suami. Suami kena jadikan sebagai kekuatan. Jangan kita bersendirian. Dan untuk wanita yang disihir, kita kena dekatkan diri dengan Allah. Kekuatan, jangan kita bergantung kepada manusia. Allah dah kata dah dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan aku uji, kata Allah. Allah takkan uji hamba ni, melainkan Allah ni tahu kita ni mampu pikul ujian tersebut. Allah uji. Sakit yang disihir perlulah perlu kekuatan dalaman. Dia penyembuhan ni, kita pergi jumpa kepada perawat. Perawat akan bantu sekadar mana yang perawat mampu bantu. Kesembuhan kita yakin kepada Allah. Allah kata dalam Al-Quran, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila hamba ku sakit,
Allah yang sembuhkan. Manusia ni tak boleh nak sembuhkan. Kita ni hanya bantu. Perawat yang ada kat sini hanya membantu sekadar mana yang mampu kita bantu. Selebihnya kita serah pada Allah. Sememangnya amalan syirik ini mampu membinasakan hidup mangsa. Mungkin sudah tiba masanya undang-undang jenayah sihir dikanunkan agar pengamal sihir dan mereka yang mendapatkan hikmat sihir dapat didakwa dan dihukum dengan setimpal. Ini sekaligus dapat membela nasib golongan yang ditindas dengan perbuatan yang terkutuk ini. Lebih-lebih lagi kaum wanita.